Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat anda semua. Kami, pelajar dari IPG Kampus Ipoh akan membentangkan KPPB bagi kursus PIMK 3393 Pengajian Sirah dan Akhlak dan PIMK 3263 Pengajian Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Islam Sekolah Rendah. Pensyarah pembimbing bagi kursus pengajian sirah dan akhlak ialah Ustazah Roizan Zuliano binti Mamat, manakala bagi kursus pengajian kurikulum dan pentaksiran pendidikan Islam Sekolah Rendah ialah Dr. Hafizah binti Muhammad Saleh. Saya dengan ini memperkenalkan ahli-ahli kumpulan yang terdiri daripada saya sendiri, Auni Najihah binti Mahazir. Seterusnya Nurin Yusrina binti Rizwan. Seterusnya Nur Atikah Nazirah binti Aziz. Seterusnya Maryam Ilhami binti Zamri dan yang terakhir Nurul Hidayah binti Muhammad Rudin. Hadirin sekalian, antara isi kandungan pembentangan kami pada hari ini ialah berkisarkan proses merungkai CLO, Interdisciplinary Courses in Essential Question EQ, proses backward design, model reka bentuk pembelajaran, model pembelajaran pelajar, kompetensi pembelajaran bermakna 6C, model kerangka 3R dan model 3E, kekuatan, cabaran serta cadangan penambahbaikan. Baiklah, bagi proses merungkai standard bagi kedua-dua kursus adalah sebagaimana terpapar terdapat 3 CLO bagi kursus PIMK 3393 dan 3 CLO bagi kursus PIMK 3263 yang dikategorikan kepada pengetahuan, kemahiran dan juga kefahaman yang perlu dikuasai. Seterusnya ialah hasil pembelajaran yang ingin dicapai ialah saya belajar menghubungkan sirah dan akhlak dalam kehidupan. Saya belajar membina item soalan berasaskan kibat, manakala bagi kriteria kejayaan ialah saya dapat membina item soalan berasaskan kibat dan saya dapat menghurai isu-isu kurikulum dalam bilik darjah. Kita beralih pula kepada CLO yang menjadi rangsangan terhadap pembentukan big idea kedua-dua kursus, iaitu CLO bagi kursus PIMK 3393 ialah menghubungkaitkan sirah dan akhlak dalam kehidupan kesejahteraan mukmin. CLO bagi kursus PIMK 3263 pula ialah membina item pentaksiran mengikut bidang pembelajaran pendidikan Islam berdasarkan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran sekolah rendah. Daripada CLO ini telah terhasilnya big idea iaitu pendidik misali, pemangkin, pelajar berkualiti. Hadirin sekalian, daripada big idea ini beberapa essential question dapat dibina iaitu yang pertama, bagaimana melahirkan pendidik misali? Kedua, mengapakah sifat misali perlu ada pada pendidik? Ketiga, apakah kriteria pendidik misali? Dan EQ keempat ialah apakah impak pendidik misali dalam melahirkan pelajar berkualiti? Seterusnya, kita beralih pula kepada proses backward design yang melibatkan 3 peringkat. Peringkat pertama mengenal pasti hasil pembelajaran iaitu CLO bagi kursus yang diambil. Kedua, menetapkan bukti hasilan iaitu melalui pentaksiran dan yang terakhir sekali ialah perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Berikut ialah bukti pentaksiran bagi kedua-dua kursus. Seterusnya ialah plan pembelajaran atau aktiviti yang dijalankan, antaranya ialah eksplorasi ilmu melalui platform yang pelbagai. Kami juga telah melaksanakan sesi perbincangan secara bersemuka dan secara maya serta perkongsian idea dengan rakan daripada unit yang sama dan juga daripada unit yang lain. Kami juga mengadakan pertandingan syarahan dan membuat poster seiring dengan hasrat melahirkan model guru yang kompeten. Kami telah mengadakan kajian lapangan berkaitan akhlak dalam kalangan masyarakat sekitar Kinta Utara. Dalam melahirkan guru misali, kami turut mengadakan pertandingan syarahan antara unit Y elektif yang mengupas isu-isu semasa yang berlaku. Melalui pengalaman pelajaran secara interdisiplinari ini, banyak pengetahuan baru yang kami lalui, antaranya ialah pembelajaran melalui Google Site yang memudahkan pengumpulan bahan pembelajaran. Kedua ialah penggunaan Wakelet dan Padlet sebagai salah satu media penyebaran maklumat secara digital yang boleh diakses dengan mudah serta membolehkan kolaboratif sesama rakan dilaksanakan. Penggunaan AI seperti Bing, ChatGPT, ChatSonic dan Flip memberi pengalaman yang amat berguna kerana kami akan berdepan dengan generasi Z yang terbiasa dengan bahan digital. Penerakan ilmu menerusi pelbagai aplikasi seperti Dimension AI, Harzing dan Google Scholar yang mengandungi lebih sejuta bahan ilmiah memberikan banyak informasi berkaitan kajian dalam pelbagai bentuk.
pengetahuan baru, perbincangan menggunakan aplikasi Flip yang dapat memberikan pengalaman baru dari aspek kolaborasi antara pelajar sesama pelajar, pelajar dengan pensyarah dari IPG dan dari luar negara seperti Indonesia dan sebagainya. Selain itu, kami juga berpeluang membina e-book berkaitan item pentaksiran sekolah rendah dan juga artikel berkisar tentang isu semasa. Sesungguhnya, pengalaman ini dapat menyuntik semangat kami untuk meningkatkan kompetensi diri agar mampu bersaing bukan sahaja dalam kalangan IPG tetapi juga di peringkat antarabangsa. Seterusnya, terdapat juga beberapa model yang terlibat dalam pembelajaran bermakna seperti model reka bentuk pembelajaran pelajar. Model ini merangkumi amalan pedagogi, rakan pembelajaran, pemanfaatan digital serta persekitaran pembelajaran. Melalui amalan pedagogi, pelbagai membolehkan pelajar melibatkan diri dalam pembelajaran dan meningkatkan motivasi dalam proses pembelajaran. Rakan pembelajaran bukan sahaja daripada unit yang sama tetapi juga daripada unit lain yang terdiri daripada pelbagai bangsa turut berkongsi pendapat melalui situasi itu. Penggunaan digital seperti ChatGPT, Wakelet dapat meningkatkan kefahaman kami dalam pengajaran dan pembelajaran. Pensyarah turut menyediakan persekitaran pembelajaran yang interaktif dan berpusatkan murid yang dapat memberikan impak positif terhadap suasana diri dan pelajar itu sendiri. Seterusnya, model pembelajaran pelajar merangkumi 3 elemen iaitu belajar cara belajar di mana kami bertanggungjawab terhadap pembelajaran, sedar apa yang diketahui dan tidak diketahui dan menerima maklum balas daripada guru. Dari aspek hubungan merupakan asas sosial yang sangat perlu. Hubungan yang baik antara pelajar dengan pelajar serta pelajar dengan pensyarah membolehkan kami melaksanakan sesuatu tugas dengan baik. Melalui aspirasi iaitu jangkaan kami ke atas diri sendiri dapat membolehkan kami meningkatkan tahap keupayaan diri dalam pelbagai aspek. Di samping itu, pelaksanaan aktiviti yang kami lalui juga telah memenuhi konsep model KPPB iaitu kompetensi pembelajaran bermakna 6C, model 3R dan model kerangka kerja 3E. Bagi kompetensi pembelajaran bermakna 6C, terdapat 6 ciri yang telah kami kuasai sepanjang pelaksanaan KPPB iaitu sosial, yang kedua ialah kewarganegaraan, komunikasi, kolaboratif, kreativiti dan pemikiran kritis. Dari aspek sosial, kami telah melaksanakan segala tugasan yang telah diberikan dengan penuh tanggungjawab. Dari segi kolaboratif dan kreativiti, kami telah bekerjasama dengan membincangkan isu-isu semasa melalui TikTok dengan tokoh ilmuwan daripada Singapura dan memanfaatkan alat digital secara kreatif. Kemudian melihat dari segi kewarganegaraan, kami dapat membincangkan isu-isu permasalahan akhlak secara global. Bagi aspek komunikasi, kaedah pengajaran pensyarah yang banyak menggunakan aplikasi digital dapat melatih dan berkomunikasi dengan yakin melalui fakta yang sahih. Bagi kompetensi pembelajar bermakna 6C yang terakhir iaitu pemikiran kritis, kami dapat menghasilkan penulisan ilmiah dan item pentaksiran berasaskan ide yang kritis mengikut kehendak semasa. Selanjutnya, model 3R merangkumi relationship, relevance dan rigor. Dari sudut relationship, pensyarah menggunakan kemudahan teknologi dalam membina hubungan selain pembelajaran secara bersemuka. Penggunaan WhatsApp serta Google Classroom dapat menjalinkan hubungan antara pelajar dengan pensyarah serta antara pelajar sesama pelajar. Aktiviti perbincangan, pembentangan syarahan dan sebagainya adalah termasuk dalam relevance atau berkaitan dengan perkara yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat membina pemikiran kreatif dan kritis. Akhir sekali, rigor di mana kami berupaya memikir secara mendalam terhadap sesuatu isu sehingga berupaya membina item pentaksiran berkaitan permasalahan dalam masyarakat. Aktiviti yang dijalankan membuktikan kami telah mencapai kuadran D iaitu pada tahap mencipta, yakni kami telah berjaya meneroka dan menghasilkan buku serta bahan penulisan. Seterusnya ialah model 3E iaitu engagement bererti keterlibatan pelajar dalam pembelajaran. Model ini juga boleh dikaitkan dengan pemanfaatan digital di mana kami menggunakan teknologi digital seperti Canva, Google Sites, Padlet, Wakelet dan sebagainya dalam proses pembelajaran. Manakala enhancement di mana pelajar menggunakan sebarang media yang membolehkan peningkatan pengetahuan dalam pembelajaran seperti penggunaan Google Slide dalam pembelajaran. Bagi instansi pula iaitu lanjutan, telah dilaksanakan pembincangan isu bersama pensyarah kolej di Indonesia, menyediakan e-book dan menghasilkan penulisan yang dapat dimanfaatkan secara bersama. Hadirin sekalian, kekuatan atau faedah yang diperoleh sepanjang melaksanakan KPPB. Yang pertama ialah kualiti pembelajaran di mana pensyarah mengamalkan pembelajaran abad ke-21 menggunakan pembelajaran secara flip classroom, perbincangan dan sebagainya. Ia memberi peluang kepada pelajar untuk meneroka dan mencipta pengetahuan baharu. Kedua ialah memanfaatkan teknologi dalam menghasilkan bahan pembelajaran. Perkongsian pendapat secara meluas melalui Flip adalah selaras dengan teknologi revolusi dan industri 4.0. Ketiga ialah
pengantarbangsaan di mana pengetahuan, pengajaran dan pembelajaran bukan hanya tertakluk di dalam negara, malah di peringkat antarabangsa. Keempat ialah perhubungan sosial bukan hanya terhad kepada peranan guru. Bahkan sebagai pelajar, kami juga bertanggungjawab untuk mencari ilmu dan kemahiran. Hadirin sekalian, antara cabaran yang dihadapi ialah pembinaan instrumen pentaksiran yang dimuatkan dalam e-book memerlukan kami meneliti di SKP, menyesuaikan dengan isu-isu ibadat, sirah dan akhlak terkini serta menambah elemen grafik agar lebih menarik serta dapat memenuhi kriteria untuk membentuk guru yang misali yang dapat menjadi contoh dan aspek pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Begitu juga dengan cabaran menghasilkan penulisan yang berkualiti memerlukan kami meneliti artikel berkaitan daripada sumber yang sah dan berautoriti. Justru terdapat beberapa cadangan penambahbaikan yang dapat kami kemukakan. Pertama, siswa guru perlu melibatkan diri dalam pelbagai program yang dapat meningkatkan potensi diri. Kedua, meningkatkan pengetahuan tentang KPPB melalui perkongsian ilmu, bengkel serta seminar. Ketiga, mengadakan kolaborasi melalui jaringan yang lebih meluas. Hadirin sekalian, sekian sahaja daripada kami dalam membentangkan KPPB PIMK 3393 Pengajian Sirah dan Akhlak dan PIMK 3263 Pentaksiran dalam Pendidikan Islam. Sekian, terima kasih.